Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi berada di dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan baki hari dalam bulan Ramadan yang akan kita lalui ini, kita dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin, mencari pahala yang berlipat kali ganda daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tidak lama lagi kita akan menyambut Syawal, yang mana tak usahlah kita bersedih bila kita nak sambut Syawal disebabkan kita tak dapat balik kampung beraya dengan ahli keluarga kita. Tetapi kalau kita nak bersedih, bersedihlah disebabkan Ramadan akan meninggalkan kita. Kerana bulan Ramadan ini bulan di mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala amalan yang kita lakukan. Jadi satu kerugian yang besar apabila bulan Ramadan pergi meninggalkan kita. Ala kulli hal, apabila kita menyambut bulan Syawal, jadi pada 1 Syawal kita akan melaksanakan salat sunat Aidilfitri ataupun salat sunat Hari Raya Aidilfitri. Dan bagi tahun ini sudah tentulah tidak sama seperti mana tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan perintah kawalan pergerakan yang ada pada hari ini, kita harapkan semua dapat mengikut arahan yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Mungkin AJK masjid boleh melaksanakan solat sunat Aidilfitri di masjid dengan bilangan jemaah yang telah ditetapkan oleh Majlis Agama Negeri masing-masing. Tetapi yang mana bukan AJK masjid boleh melaksanakan solat sunat Aidilfitri di rumah masing-masing bersama dengan ahli keluarga, ataupun kalau tak ada siapa dekat rumah, kalau duduk seorang-seorang saja pun boleh melaksanakan solat sunat Aidilfitri secara sendiri. Jadi disebabkan itu, pada hari ini saya nak berkongsi tentang beberapa perkara atau beberapa isu yang berkaitan dengan pelaksanaan solat sunat Aidilfitri ketika kita berada di rumah. Yang pertama berkaitan dengan hukum bagi salat sunat Aidilfitri, yang mana seperti yang kita sudah sedia maklum, hukum bagi salat sunat Aidilfitri dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah ataupun sunat muakkad. Jadi kita yang tinggal di Malaysia, yang mana Malaysia ini mazhab rasminya adalah mazhab Syafi'i, bolehlah kita mengambil hukum ini, yakni sunnah muakkadah. Walaupun begitu, majoriti di kalangan ulama menyatakan hukum solat Aidilfitri ini adalah fardu kifayah, dan ada juga di kalangan para ulama yang berpandangan bahawasanya solat Aidilfitri ini adalah fardu ain, seperti pandangan daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan sebagainya. Jadi tak ada masalah, kita yang bermazhab Syafi'i maka ambillah hukum daripada mazhab Syafi'i dalam isu ini, iaitu sunnah muakkadah. Okey, kemudian isu yang kedua ataupun perkara yang kedua, bila kita boleh mula untuk solat sunat Aidilfitri dan sampai pukul berapa yang mana kita boleh melaksanakan solat sunat Aidilfitri, iaitu dari segi time frame lah. Solat sunat Aidilfitri boleh dilaksanakan bermula apabila matahari ini telah terbit lebih kurang segalah ataupun 2 galah tingginya, yang mana lebih kurang kita kata 30 minit lah selepas daripada matahari terbit. Dan kita boleh melaksanakan salat sunat Aidilfitri ini sehinggalah matahari tergelincir ke arah barat, ataupun dalam erti kata yang lain, masuknya waktu zuhur. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i seperti yang disebut dalam kitab Majmu', dan kita juga boleh rujuk dalam kitab Fiqhul Islami wa Adillatu karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Akan tetapi dalam mazhab
Imam Ahmad ataupun mazhab Hambali dan juga mazhab Maliki, dan juga mazhab-mazhab yang lain, salat sunat Aidilfitri itu bermulanya sama tapi boleh dikerjakan sehingga kepada matahari tertegak di atas kepala. Ataupun matahari tegak di atas kepala ni maksudnya belum masuk waktu zuhur lagi lah. Lebih kurang dalam 20 minit sebelum masuknya waktu zuhur. Ada kulihat kalau kita nak ambil pandangan mazhab Syafi'i dalam masalah ini, kita ada sela masa yang agak panjang lah. Tapi yang baiknya kita solat lah dalam pukul 8.30, dalam pukul 9 seperti kebiasaan yang kita solat sunat Aidilfitri seperti sebelum-sebelum ini. Okay? Tapi kalau siapa yang dia nak solat lambat sikit, pukul 10 pagi, pukul 10 pagi, dari segi hukum tak ada masalah, boleh. Kemudian isu yang seterusnya, perkara yang seterusnya berkaitan dengan takbir, yang mana kita tahu dari segi bilangan rakaat tak ada masalah. Semua orang tahu solat sunat Aidilfitri ini bilangan rakaatnya adalah 2. Tetapi dari segi kaifiatnya tak sama seperti mana solat-solat fardu yang lain. Yang mana untuk solat sunat Aidilfitri, walaupun bilangan rakaat dia 2, tetapi bilangan takbir dia banyak. Okay? Kalau ikut dalam mazhab Syafi'i, yang mana bilangan takbir bagi rakaat yang pertama adalah sebanyak 7 kali takbir dan 5 kali takbir pada rakaat yang kedua. Jadi 7 kali takbir bersama dengan 6 kali tasbih rakaat yang pertama, rakaat yang kedua 5 kali takbir bersamaan dengan 4 kali tasbih. Ini adalah pandangan mazhab Syafi'i. Boleh rujuk juga kepada kitab Fiqhul Islami wa Adillatuh. Okay? Cuma dalam mazhab Syafi'i, 7 kali takbir itu adakah termasuk dengan takbiratul ihram? Dalam mazhab Syafi'i, 7 kali takbir tidak termasuk dengan takbiratul ihram. Maksudnya bila kita takbir mula-mula, masa kita mula nak solat tu, Allahu Akbar, kemudian kita baca doa iftitah, lepas tu kita takbir sebanyak 7 kali diselangi dengan tasbih sebanyak 6 kali. Tapi kalau dalam mazhab yang lain, contohnya dalam mazhab Hambali, dalam mazhab Maliki, takbir 7 kali itu termasuk dengan takbiratul ihram. Jadi ini berdasarkan kepada riwayat Ibn Abi Shaybah daripada Ibnu Abbas dalam riwayat At-Tirmizi lah. Sama kita boleh rujuk dalam Fiqhul Islami tentang pandangan ini. Kemudian isu yang seterusnya mungkin ada yang nak tanya berkenaan dengan bagaimana Ustaz sekiranya jika saya sebagai imam solat sunat Aidilfitri di rumah ini, masa saya solat tu saya tak ingat berapa kali takbir yang saya buat. Lepas solat, barulah isteri bagi tahu. Tadi takbir tu tak cukup 7 kali. Contohlah untuk rakaat yang pertama. Awak cuma takbir, isteri kata 6 kali saja. Jadi bagaimana? Adakah solat tersebut sah ataupun tidak? Jawapannya, solat tersebut sah walaupun bilangan takbir itu tertinggal ataupun terkurang. Kerana takbir itu sendiri hukumnya adalah sunat sahaja. So tak ada masalah. Dan tak perlu jika terkurang ataupun tertinggal untuk kita gantikan dengan sujud sahwi. Tak perlu juga. Okay? Jadi tak apa kalau kita tertinggal ataupun terkurang, maka kita teruskan solat macam biasa dan insyaAllah solat kita sah lah. Tak ada masalah dari segi hukum. Kemudian kita baca apabila di antara satu takbir dengan takbir yang lain itu kita membaca tasbih, yang mana tasbih yang biasa kita baca sebelum ini iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ini tasbih yang biasa kita baca, tak ada masalah, kita boleh teruskan baca tasbih yang seperti ini. Akan tetapi kalau ada makmum yang salat di belakang kita yang mana dia tak hafal tasbih ini, ataupun mungkin kita ni cepat sangat takbir, makmum yang duduk kat belakang tak sempat nak habiskan bacaan tasbih,
maka tak apalah. Kalau dia tak baca pun, dia mendiamkan diri pun tidak mengapa. Kerana kalau kita lihat seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, tidak ada satu pun nas yang sahih daripada Nabi tentang bacaan ketika tasbih. Tetapi para ulama salafus salih, mereka ada bacaan-bacaan mereka yang tidak salahlah untuk kita ikut salafus salih. Jadi tasbih yang kita biasa baca sebelum ini, kita baca. Tidak ada masalah. Cuma jangan wajibkan kepada makmum yang solat di belakang kita lah. Jadi mereka bacalah setakat yang mereka mampu. Okay? Kemudian isu yang seterusnya, kadang-kadang isu ni menakutkan jugalah, terutamanya bagi imam, iaitu surah apa nak baca. Okay? Baca surah Al-Fatihah tak ada masalah. Sebab biasa bila kita pergi solat sunat Aidilfitri di masjid-masjid, kita akan dengar pada rakaat pertama, imam akan baca surah Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la itulah. Kemudian rakaat yang kedua, imam akan baca surah Al-Ghashiyah. Hal ataka hadisul ghashiyah, surah tersebut. Jadi kita jangan risau. Jangan disebabkan kita tak menghafal surah tersebut menyebabkan kita tidak melakukan solat sunat Aidilfitri di rumah. Satu kerugian kepada kita dan juga ahli keluarga kita. Walaupun surah Al-A'la dan juga surah Al-Ghashiyah itu sabit daripada hadis riwayat Muslim, begitu juga membaca surah Qaf dan juga membaca surah Al-Qamar juga sabit daripada hadis riwayat Muslim. Tetapi kalau kita tidak mampu, tidak mengapa. Bacalah surah yang kita selesa membacanya. Boleh baca surah Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, boleh membaca surah Ikhlas pada rakaat yang kedua, ataupun mana-mana surah yang kita rasa mudah bagi kita untuk kita baca. Jadi Islam tu bukan agama yang menyusahkan kita. Jadi bila berlaku PKP ni, satu rahmat kepada kita kerana kita dapat banyaklah belajar banyak perkara. Jadi Islam boleh dilaksanakan pada bila-bila masa. Waktu tak ada virus, waktu ada virus, syiar Islam itu mesti kita teruskan. Okay? Jadi kemudian yang seterusnya, khutbah hari raya. Yang mana khutbah hari raya ni pun salah satu isu juga yang menyebabkan mungkin ada orang yang dia dah niat daripada sekarang, dia tak nak solat sunat Aidilfitri di rumah. Sebab dia takut, pada pandangan dia, dia tak pandai untuk membaca khutbah. Tetapi khutbah hari raya ini hukumnya adalah sunat, atau pertamanya bila kita melaksanakan solat secara berjamaah, solat sunat hari raya secara berjamaah, maka hukumnya adalah sunat. Jadi kalau ada yang pilih untuk tidak melaksanakan, ataupun dia pilih dia nak solat saja, dia tak nak baca khutbah, tidaklah mengapa. Kerana khutbah itu bukanlah syarat sah kepada solat sunat Aidilfitri. Tapi yang afdalnya, dah alang-alang solat tu, bacalah khutbah sekali. Kerana apa yang kita dengar daripada Majlis Agama Islam negeri-negeri ini, Majlis Agama Islam negeri akan menyediakan teks khutbah hari raya yang mudah, yang boleh dibaca oleh semua ketua keluarga. Jadi maksudnya ayah-ayah tak perlulah risau. InsyaAllah khutbah yang disediakan oleh Majlis Agama Islam negeri ini mudah bagi kita. Okay. Dan khutbah, teks khutbah ini mungkin daripada sekarang kita dah boleh download dah daripada laman web ataupun website Majlis Agama Islam negeri masing-masing lah. Jadi kalau yang di Johor boleh download daripada Majlis Agama Islam negeri Johor, dan negeri-negeri lain pun sama jugalah. Okay. Yang penting kita berusahalah sedaya mungkin untuk melaksanakan syiar agama, iaitu salah satunya adalah melaksanakan solat sunat Aidilfitri, yang mana sejak daripada ia disyariatkan kepada umat Islam, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat hari raya ataupun Aidilfitri ini sehinggalah baginda SAW wafat. Jadi apa yang kita rasa susah tu sebenarnya mungkin tidak susah. InsyaAllah
Saya percaya kita semua mampu untuk melakukan dengan kadar kemampuan yang ada pada kita. Ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebankan manusia lebih daripada apa yang mereka mampu. Jadi setakat itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.